Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 16, baris yang ke-9 daripada atas. Baris yang ke-9 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan martabat yang keempatnya, martabat yang keempat, kedudukan niat yang keempat daripada 4 martabat. Sembahyang yang memada pada niatnya. Memada ni hak qada wajib. Dengan qasad saja aku sembahyang, dan ta'arruf, lentangkan, datangkan kata fardu, dan ta'ayyun, nyatakan sembahyang tu zuhur, asar ke contohnya, dan ta'ayyun nafsah, artinya ta'ayyun nafsah ni menentu akan dirinya imam atau makmum. Mana? Iaitu sembahyang Jumaat. Dan seumpama menentu akan dirinya imam atau makmum sembahyang kasar, kerana wajib padanya pada sembahyang kasar niat kasar. Demikianlah niatnya. Contoh niat dianya, usalli fardhu jum'ati imaman atau makmuman. Artinya sahaja aku sembahyang tu qasar, fardu tu ta'arruf, Jumaat tu ta'ayyun, aku imam kalau jadi imam, atau aku makmum, itu dia panggil ta'ayyun nafsah. Usalli fardhu zuhri atau fardhu asri atau fardhu isya'i maksuratan atau raka'ataini. Ini niat qasar pula. Artinya sahaja aku sembahyang, itu dia panggil qasar. Fardu itu dia panggil ta'arruf. Zuhur ta'ayyun atau fardu asar atau fardu isya'. Fardu tu ta'arruf, isya' tu ta'ayyun. Dikasarkan, itu dia panggil ta'ayyun nafsah. Dikasarkan ataupun tak niat kasar pun niat 2 rakaat. Saja aku sembahyang fardu zuhur kasar, atau saja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat. Cukup tu. Ini cukup memada ni hak qada wajib. Hak sunat jadi panjang lah. Hak sunat dia akan cerita di bawah tu. Ini kita nak cerita hak dalam niat martabat yang keempat ni, sekurang-kurang memada nisbah hak wajib. Jadi kalau sembahyang kasar ni memada niat kasar, ataupun tanpa niat kasar tapi niat 2 rakaat, memada juga. Saja aku sembahyang fardu zuhur kasar, saja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat. Okey, baik dah tu. Memada dah tu. Tapi niat hak lengkapnya, saja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat. Ni 2 rakaat kasar kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi capung mak sunat lah tu. Jadi niat kasar pun bubuh, bilangan rakaat 2 rakaat pun bubuh. Hak tu hak lengkap. Tapi kalau niat kasar saja, okey dah. Niat kasarnya tak sebut, tapi sebut 2 rakaat. Niat tu 2 rakaat.
Niat ni tak boleh sebut niat ni. Hak sebut ni hak lafaz niat. Saja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat. Kasar tu. Dia tak sebut pun, tak niat pun kasar. Iyalah tu. Mana ada zuhur 2 rakaat? Zuhur 4 rakaat. Bila niat 2 rakaat tu, kasar makna dia. Ni hak martabat yang keempat. Yang mana kelas yang terdahulunya 2 kali baca dah tempat ni. Minggu lepas pun baca. Kemudian sebenarnya kita baca dah sebelum PKP. Kita baca dah tempat ni. Martabat yang keempat. Cuma minggu lepasnya kita ulang balik martabat yang pertama. Sembahyang yang memada niatnya qasa sahaja. Sahaja aku sembahyang. Cukup dah. Sembahyang sunat mutlak. Sahaja aku sembahyang tu dipanggil qasa. Lepas tu sudut tanyalah, kalau niat tak niat sahaja boleh ke tak? Aku nak sembahyang. Okey lah. Tak payah ubah-ubah lah. Tapi qasa ni apa? Qasa dengan bahawa kita nak sembahyang. Ada ni, kita nak sembahyang. Tu qasa. Nak nyatakan qasa tu, sahaja aku sembahyang. Sesungguhnya aku sembahyang. Bahawasanya aku sembahyang. Allah, banyak pula nak orang tukar. Tak payahlah, sahaja aku sembahyang. Tapi biasalah orang tanya, kalau dah ubah sahaja boleh ke tak? Kau pandai lah. Yang pentingnya aku nak sembahyang. Tu qasa dia panggil. Berdiri ni nak sembahyang ni bukan nak bersenang. Aku nak sembahyang tu qasa. Tapi tak sah reka lah. Qasa biasa sudah lah. Sahaja aku sembahyang, sahaja aku berpuasa, sahaja aku mengambil wuduk, sahaja aku mandi wajib. Ya, qasa lah ke lah tu. Itu panggil qasa. Tapi kita biasanya bubuh sahaja. Sahajalah. Cuma biasanya boleh tak kalau tak sebut sahaja. Okey je, qasa aku nak sembahyang. Jadi itu hak martabat yang pertama. Martabat yang kedua, qasa dan ta'ayyun. Qasa dan ta'ayyun ni sembahyang yang mempunyai waktu, sembahyang sunat yang mempunyai waktu, dan juga sembahyang sunat yang mempunyai sebab. Jadi kena ta'ayyun, kena nyatakan sembahyang tu sembahyang apa. Kena nyatakan sembahyang tu sebab kerana apa. Saja aku sembahyang tahiyatul masjid. Saja aku sembahyang gerhana matahari. Saja aku sembahyang gerhana bulan. Saja aku sembahyang minta hujan. Saja aku sembahyang istikharah. Saja aku sembahyang ihram. Itu semua sembahyang yang tidak berkait dengan masa. Dia berkait dengan berlaku apa-apa sebab. Ada ni. Sembahyang tahiyatul masjid ada waktu dia. Masuk waktu sembahyang sunat tahiyatul masjid, pukul berapa tak ada. Disunatkan sembahyang apabila berlaku sebab. Sebabnya apa? Kita masuk masjid. Itu dia panggil sembahyang sunat bersebab. Hak berwaktu ni macam kita panjang mengelupahnya. Sembahyang sunat berwaktu ni rawatib. Panjang mengelupah kan? Rawatib waktu qabliyahnya bila, waktu rawatib ba'diyahnya bila. Sembahyang sunat yang berwaktu ni isra berwaktu, duha berwaktu, dengan bahawa ada waktu masuk, ada waktu habis. Sembahyang sunat raya, sembahyang sunat 2 hari raya tu berwaktu belaka tu. Sembahyang sunat tarawih berwaktu. Sembahyang sunat witir berwaktu. Waktu sembahyang sunat tarawih dengan waktu sembahyang sunat witirnya waktu yang sama je lah. Waktu yang sama antara sembahyang sunat tarawih dengan sembahyang sunat witir. Waktu masuknya dengan sembahyang isyak. Waktu habisnya dengan terbit fajar subuh. Ada ni. Waktu masuk sembahyang sunat tarawih, waktu masuk sembahyang sunat witir adalah selepas daripada sembahyang isyak. Waktu masuknya dengan sembahyang isyak, bukan dengan waktu isyak.
Janji sembahyang isyak dah, maka masuklah waktu tarawih dan witir. Sekalipun ketika kita sembahyang fardu isyak tadi ni, waktu isyak belum masuk sekalipun. Janji sembahyang isyak je. Janji sembahyang isyak. Walaupun ketika semayang tu dalam waktu maghrib laginya, waktu isyak tak masuk laginya, janji sudah semayang fardu isyak, masuk waktu tarawih dan witir. Kalau waktu isyak masuk dah sekalipun, tapi kalau kita belum sembahyang, pukul 9 dah, pukul 10 dah, pukul 11 dah, lama dah waktu isyak masuk, tapi kita belum sembahyang isyak, belum masuk lagi waktu tarawih bagi kita, waktu witir bagi kita. Masuk waktu tarawih witir dengan sembahyang isyak, bukan dengan waktu isyak. Janji sembahyang isyak, masuk waktu tarawih dan witir walaupun belum masuk waktu isyak. Tak sedut pening lah, ni bukan cerita pertama kali ni. Ustaz ni bila pula sembahyang isyak sebelum masuk waktu jamak takdim? Kita musafir, kita pun jamak takdim, kita pun sembahyang maghrib, kita semua main isyak di waktu mana? Waktu maghrib. Waktu isyak belum masuk. Mana sudah masuk waktu sembahyang tarawih, sudah masuk waktu sembahyang witir, nak sembahyang boleh dah. Dia gitu. Ada ni. Tapi kalau waktu isyak masuk lama dah ni, tapi belum sembahyang fardu isyak, tak ada sembahyang tarawih lagi. Ni yang saya biasa sebut ni. Ada orang bertanya soalan lah, radio ke TV tak ingat dah. Jadi dia ni sampai di masjid masa tu bulan Ramadan, orang semua sembahyang tarawih dah. Saya isyak belum sembahyang lagi, sampai lewat orang sibuk kan. Jadi dia sampai lewat, jadi di sapa-sapa tu orang sedang sembahyang tarawih. Persoalannya sekarang, dianya isyak belum sembahyang lagi. Maka dia bertanya lah, macam mana saya boleh tak ikut imam main tarawih? Yang tukar jawabnya, boleh lah main tarawih dulu, nanti kemudian lah orang balik-balik awak sembahyang isyak. Senang dia jawab. Nak sembahyang tarawih warna waktu belum masuk. Tu orang sembahyang waktu masuk bagi mereka, sebab mereka sembahyang fardu isyak berjemaah dah tadi. Adapun kita yang belum sembahyang fardu isyak ni, waktu untuk kita belum masuk. Lepas tu sembahyang isyak dulu. Datuk Imam sembahyang tarawih, ikutlah Tok Imam sembahyang tarawih tu, tapi kita niat sembahyang fardu isyak. Tok Imam beri salam sebab di 2 rakaat saja tarawih, kita bangun tambah 2 rakaat isyak. Lepas tu barulah kita turun imam sembahyang tarawih pula, boleh banyak mana pun. Tapi selagi tak sembahyang fardu isyak, waktu tarawih belum masuk. Pada ni. Tu panggil apa tu? Sembahyang sunat yang berwaktu. Jadi kalau hak berwaktu bersebab qasa dan ta'yun. Saja aku sembahyang isyraq, saja aku sembahyang duha, saja aku sembahyang qabliyah zuhur, saja aku sembahyang ba'diyah zuhur. Tu. Saja aku sembahyang tarawih, saja aku sembahyang witir, saja aku sembahyang raya saja aku sembahyang raya haji, saja aku sembahyang raya puasa. Tu qasa satu, ta'yun satu. Tu hak berwaktu bersebab tadilah sembahyang, saja aku sembahyang tahiyatul masjid, gerhana matahari, gerhana bulan, minta hujan, istisqa, saja aku sembahyang istikharah, saja aku sembahyang ihram. Sebab apa? Sebab nanti nak niat ihram, maka dia berlakulah sebab tu. Tapi sebab ni pula dia bagi 3 pula kan, dulu kita cerita. Ada sebab yang mutaqaddim, ada sebab yang muqarin, ada sebab yang mutaakhir. Sebab-sebab lah. Tapi sebab dengan semayang ni kebanyakannya sebab duduk depan. Masuk masjid, semayang. Ambil uduk, semayang. Ni sebab duduk di hadapan. Ada sebab tu serentak dengan semayang, dia panggil sebab muqarin, gerhana matahari, gerhana bulan. Tengah-tengah gerhana, tengah-tengah itulah kita disunatkan semayang. Tahu apa? Apa? Sebab yang muqarin dia panggil. Mana sebab dengan semayang tu serentak, serta. Faham? Ada sebab yang mutaakhir. Sebab tak berlaku lagi, kemudian baru berlaku sebab. Semayang sunat ihram.
Sebabnya nanti akan niat ihram. Nanti belum niat lagi. Tengok sebab mutaakhir. Mana pada masa semayang tu sebab tak berlaku lagi, tapi kita akan niat ihram lah nanti. Semayang sunat istikharah sebab duduk belakang lah. Kita semayang sunat sebab kita nak buat pilihan. Buat pilihan tu selepas semayang. Dia panggil sebab mutaakhir. Hak ni, hak tiga sebab ni yang kita nak kena ingatnya. Hak ni hak bab sembahyang di waktu tahrim. Ni bab lain lah. Bab sembahyang sunat bersebab, ada yang boleh sembahyang waktu tahrim, ada yang diharamkan sembahyang pada waktu tahrim. Waktu tahrim kita maklum lah, selepas daripada sembahyang fardu subuh sampailah naik matahari segala, dan selepas sembahyang fardu asar. Itu sebut syarikat dia ada 5 waktu sembahyang, 5 waktu hak tahrimnya. Jadi hak sembahyang sunat bersebab, ada hak boleh sembahyang di waktu tahrim, ada yang diharamkan sembahyang dalam waktu tahrim. Jadi sebab tiga tadi ni, sebab mutaqaddim, sebab muqarin, sebab mutaakhir, 2 sebab boleh sembahyang walaupun waktu tahrim. Sebab mutaqaddim dengan sebab muqarin. Ni dua-dua ni boleh sembahyang walaupun selepas kita sembahyang fardu subuh, walaupun selepas kita sembahyang fardu asar. Sebab mutaakhir ni haram, tak boleh. Ni pandai ni. Mana dia nak niat ihram tapi belum niat lagi, itu sebab mutaakhir. Dia nak sembahyang sunat ihram boleh, tapi bukan selepas sembahyang fardu subuh, bukan selepas sembahyang fardu asar. Tak boleh, sebab dia sebab duduk kemudian. Adapun kalaulah kita masuk masjid kebetulan selepas daripada subuh, kebetulan selepas dia sembahyang asar, kita masuk masjid waktu tahrim tu. Sebab kita selepas sembahyang subuh dah saat ni, lepas sembahyang asar kita orang ni mana nak duduk dalam masjid lagi lah. Selepas sembahyang sunat baru nak balik. Tapi lepas duduk dalam masjid ni sakit perut, keluarlah pergi tandas. Selesai keluar tandas, ambil semayang, masuk masjid, nak sambung balik iktikaf ni, semayang sunat tahiyatul masjid dulu. Sebab itu panggil sebab mutaqaddim boleh, tak ada apa. Cuma jangan tahari lah. Tahari ni jangan lepas subuh nak semayang sunat tak boleh, turun tanah sekejap lepas tu naik balik boleh semayang tahiyatul masjid. Sekalian buat gitu haram serta tidak sah semayang sunat tahiyatul masjid. Tu tahari lah tu, sekalian pergi nak tuju. Ni dok dia kan dia sakit perut, kena lagi tandas. Sudah tu nak masuk masjid balik, semayang sunat tahiyatul masjid. Tahari tak boleh lah. Faham tak ni? Lepas daripada subuh, tengok sedang gerhana bulan. Tak habis lagi gerhana bulan. Dia gerhana bulan ni selagi tidak syuruk, selagi itulah masih lagi boleh semayang gerhana bulan. Selagi tidak syuruk. Kalau syuruk dah, terbit matahari dah, gerhana bulan masih lagi gerhana, tak ada dah. Pada ni. Tetapi kalau hanya terbit fajar barunya, syuruk terbit mataharinya belum, terbit fajar ni masuk waktu subuh, masih lagi berlaku gerhana bulan, masih lagi boleh semayang. Pada ni. Sekarang gerhana bulan. Kira gerhana bulan ni sebelah malam. Bila terbit fajar, kalau kira tu siang dah, kalau bulan Ramadan, kalau puasa, dihukum malam lagi. Walaupun terbit fajar tu kalau kira kita subuh siang dah dikira malam lagi. Bila kira siang, syuruk terbit matahari, kira siang. Ketika syuruk terbit matahari tu kebetulan bulan tu kita nampak lagi dia gerhana, tak ada dah. Ada ni. Tapi selagi tidak syuruk, selepas naik fajar, kita semayang dah fardu subuh, barulah kita perasan, barulah kita sedar sedang gerhana bulan. Semayang. Itu waktu tahrim. Ini sebab muqarin, serta dengan semayang, boleh semayang.
Sudah semayang so, barulah kita tahu gerhana matahari. Semayang. Sunat gerhana matahari selepas daripada kita semayang fardu asar dah. Itu sebab muqarin atau sebab semayang waktu tahrim lah. Adapun kalau semayang sunat tu berwaktu, dia tidak berkait dengan waktu tahrim. Kalau semayang sunat berwaktu, semayang sunat bersebab ni dia tidak ada waktu. Tiba-tiba sebab tu berlaku di waktu tahrim. Sebab mana? Sebab mutaqaddim, sebab muqarin boleh semayang. Sebab mutaakhir tak boleh semayang, haram. Sebab dia bersebab ni tak kait dengan waktu. Tiba-tiba sebab ni berlaku ketika waktu tahrim. Adapun semayang sunat yang berwaktu, dia tidak berkait dengan waktu tahrim. Sebab dia ada waktu dia sendiri. Kalau kebetulan dia waktu tahrim sekalipun, tak ada kena-ngena sebab dia waktu dia sendiri. Kalau saya sebut contoh minggu lepasnya, semayang sunat raya puasa, raya haji, raya puasa. Semayang sunat yang berwaktu. Bila kau bermulanya masuk semayang sunat raya? Syuruk, bukan terbit matahari segala. Syuruk. Habis waktu semayang rayanya dengan masuk waktu zuhur. Tapi syuruk ni waktu tahrim belum habis. Sebab waktu tahrim habis dengan naik matahari segala. Dah itu waktu dia. Maka minggu lepas saya dah sebutlah berkaitan dengan semayang Isyraq. Adalah orang datangkan dalam FB tu, dalam kitab. Semayang Isyraq ni 15-20 minit baru boleh semayang, naik matahari segala. Kena faham pula. Dia semayang Isyraq ni, semayang duha ni dia ada dua pandangan, jangan duk tukar. Hak kata terbit matahari kena tunggu dulu 15 minit 20 minit naik matahari segala baru boleh sembahyang. Itu pandangan yang mengatakan Isyraq dan duha hanya satu jenis sembahyang, nama je dua. Itu pandangan Imam Nawawi, itu pandangan muktamad. Pandangan Imam Ghazali, sembahyang Isyraq sembahyang lain, sembahyang duha sembahyang lain. Bila sembahyang Isyraq syuruklah terbit matahari. Kan tu kena tunggu segala tu duha. Tu bagi pandangan Imam Ghazali, Isyraq sembahyang lain, duha sembahyang lain. Tapi kalau pandangan Imam Nawawi, nama je dua. Nama satunya Isyraq, nama satunya duha, sembahyang tulis je. Mana sembahyang Isyraq tu lah sembahyang duha. Kalau sembahyang Isyraq tu lah sembahyang duha, duha selagi tak naik matahari segala tak masuk lagi waktu dia. Jadi kalau Isyraq kena tunggu naik matahari, kena tunggu naik matahari segala. Itu sembahyang Isyraq yang ialah sembahyang duha. Bagi pandangan dua nama tu hanya satu sembahyang. Itu pandangan Imam Nawawi. Kalau saya sebut minggu lepas tu, hak sembahyang Isyraqnya sembahyang lain, sembahyang duhanya sembahyang lain. Bila kau waktu sembahyang Isyraq, nama apa sembahyang tu? Isyraq makna apa? Terbit matahari. Terbit matahari lah masuk waktu dia. Tapi bagi pandangan sembahyang Isyraq tu lah sembahyang duha. Kalau kita tak boleh sembahyang lagi selepas terbit matahari. Bila boleh sembahyang? Naik matahari segala baru boleh sembahyang. Tak ada ni. Ini kena faham molek dua ni. Dia ada dua pandangan di sini. Saya minggu lepas tak ada cerita panjang lah. Waktu cuma kita nak sebut waktu tahrim. Tapi kalau lah sembahyang tu duduk di situ, tak ada timbul tahrim lah. Gitu je. Ni banyak orang tukar. Dia tukar. Kita duk bicara sembahyang Isyraq lain, sembahyang duha lain. Jadi dua sembahyang. Itu pandangan Imam Ghazali. Jadi Isyraq bila terbit matahari? Kena tunggulah dulu 15 minit 20 minit naik matahari segala. Itu sembahyang duha. Dah sembahyang Isyraq tu pandangan sembahyang Isyraq ialah sembahyang duha. Satu sembahyang sahaja. Betul lah. Tetapi bagi pandangan sembahyang Isyraq ialah sembahyang duha, satu sembahyang sahaja, hak tu pandangan muktamad. Waktunya naik matahari segala, itu pandangan muktamad. Tapi pandangan dhaif, sembahyang Isyraq ialah sembahyang duha, tapi boleh sembahyang selepas terbit matahari. Dah. Ni kena letak selesai. Yang pertama, sembahyang Isyraq, sembahyang duha
adalah sembahyang yang sama. Itu pandangan Imam Nawawi. Satu pandangan laginya, sembahyang Isra' sembahyang sendiri, sembahyang duha sembahyang sendiri, sembahyang asing-asing, dua sembahyang. Ada ni. Jadi apabila sembahyang Isra' ialah sembahyang duha, maka waktu masuknya adalah terbit matahari segala, bukan dengan terbit matahari semata-mata. Bagi pandangan sembahyang Isra' tu sembahyang lain, sembahyang duha tu sembahyang lain, waktunya lain-lain lah. Waktu sembahyang Isra'-nya terbit matahari, waktu sembahyang duhanya terbit matahari segala. Dia gitu. Hak pandangan sembahyang Isra' ialah sembahyang duha, itu pandangan muktamad. Waktunya naik matahari segala, itu pandangan muktamad. Tapi ada pandangan dhaif, sembahyang Isra' ialah sembahyang duha. Sama je tu, muktamad. Waktunya terbit matahari boleh sembahyang dah. Itu hak pandangan dhaif. Tak ada ni. Mana? Ada anggur, ada menung. Hak amalnya macam mana? Amal dua semayang ke amal satu semayang? Dua lah. Isra' semayang dulu, duha semayang kemudian. Itu pandangan Imam Ghazali. Orang tua-tua banyak amal hak ni lah. Orang tua banyak amal dua ni. Orang sekarang dia amal satu sahaja. Dia hanya amal duha sahaja. Dia amal duha sahaja tu kerana dia ambil pandangan Imam Nawawi ke kerana malas tak tahulah. Ada ni. Tapi memang pandangan Imam Nawawi rajin ke malas ke, Isra' tu lah duha. Berapa bilangan? 8 rakaat. Tu je. Nak niat Isra' boleh. 8 rakaat nak niat Isra' boleh. 8 rakaat niat duha boleh. Tapi bila boleh semayang? Naik matahari segala, bukan terbit matahari. Cuma saya tak semayang lagi. Satu tahrim pula situnya. Bukan waktu dia situ. Tapi bukan waktu dia lah ini. Sebab semua waktu dia tak kait waktu tahrim. Tapi memang bukan waktu belum masuk. Gitu, waktu belum masuk. Sembahyang Isra' ialah sembahyang duha. Waktu masuk selepas terbit matahari segala. Dengan semata-mata terbit matahari, waktu belum masuk. Tak boleh semayang lagi lah. Kemudian bilangan sembahyangnya 8 rakaat. Kita nak niat Isra' ataupun niat duha boleh berlaku sebab dua nama tu bagi sembahyang tu. 8 rakaat tu sembahyang Isra' pun dia, sembahyang duha pun dia. Ni bagi pandangan Isra' ialah duha. Isra' lain, duha lain. Itu pandangan Imam Ghazali. Isra' terbit matahari, duha waktunya naik matahari segala. Tak ada. Sebab saya sebut mengelepas tu Isra' tu semayang selepas terbit matahari tu adalah orang dalam kitab ni Isra' ni kena tunggu naik matahari segala. Itu pandangan Isra' ialah duha. Itu pandangan muktamad, pandangan Imam Nawawi. Itu contoh sembahyang sunat yang berwaktu dan juga sembahyang sunat yang bersebab. Kemudian martabat yang ketiga, sembahyang fardu. Sembahyang fardu ni kena tambah satu ta'aruf, kena niat fardu tu untuk membezakan dengan sembahyang sunat. Untuk membezakan dengan sunat kena sebut fardu. Kalau sebut kata saja aku sembahyang subuh, tu jadi qabliyah. Dah nak beza dengan hak subuh, hak fardu. Saja aku semayang fardu subuh. Kau ni saja aku semayang subuh. Mana tu? Qabliyah tu lah. Dan kita sebut dengan lepaskan. Subuh, semayang rawatib subuh, semayang rawatib asar, dia hanya ada qabliyah sahaja. Kita datangkan niat qabliyah tu sunat jua. Kita datangkan niat sunat pun sunat jua. Saja aku semayang sunat subuh qabliyah. Saja aku semayang sunat sebelum subuh. Sekurang-kurang wajib saja aku semayang subuh. Saja aku semayang qasa subuh tu ta'ayyun. Semayang mana ni? Semayang qabliyah subuh. Nak beza dengan semayang fardu. Saja aku semayang fardu subuh. Fardu dipanggil ta'arrud.
Fardu tu dipanggil ta'arud. Lepas tu kalau sebab sembahyang tu fardu tu. Tapi kalau budak-budak hak belum balik, anak kita belum balik tu, dia tak fardu pun sembahyang. Kita je yang wajib suruh dia sembahyang. Kan? Budak yang belum balik dia tak mukallaf. Tak mukallaf ni tak ada kewajipan. Sembahyang waktu tu lah, tak ada kewajipan bagi budak yang belum balik, kanak-kanak ni. Cuma kita yang wajib suruh mereka sembahyang, tapi mereka tidak wajib, tidak fardu. Adakah budak ni kalau sembahyang fardu kita kena suruh dia niat ta'arud ke tidak? Pandangan mutamak kena niat fardu juga walaupun atas dia sebenarnya tak fardu. Tapi ada satu pandangan laginya, pandangan dalam kitab, pandangan Imam Nawawi dalam kitab Tahqiq, tapi itu pandangan ta'if lah. Tak wajib lah niat fardu, dah dia tak fardu kan, dia budak. Tu. Tapi pandangan mutamaknya walaupun ni semayang tu tak jatuh hukum fardu sebab dia belum balik, tetap kena niat fardu juga. Sekarang apa? Kerana nak menyatakan hakikatnya pada asalnya adalah fardu. Cuma oleh kerana dia belum balik, tak fardu atas dia. Hakikatnya fardu ke tak? Fardu lah, tapi dah dia tak balik, kita kira asal. Sebab itulah walaupun bukan fardu, bukan wajib sekalipun, kalau budak semayang berdiri tetap rukun, tu tak ada khilaf tu. Berdiri tetap rukun. Kan dia berdiri ni rukun sembahyang yang ketiga. Rukun sembahyang yang ketiga. Berdiri bagi sembahyang fardu. Kan gitu? Sunat, sembahyang sunat, berdiri sunat juga, bukan rukun. Jadi sekarang ni berdiri rukun pada sembahyang fardu. Budak belum fardu sembahyang dia, tu tak ada khilaf, berdiri wajib. Kita kena arah dia berdiri lah, dia tak ada hukum kita ni. Kalau anak kita kata, ayah kita nak main duduk lah, tak boleh, kena main berdiri. Sebab kita bukan hanya wajib suruh dia sembahyang, kita wajib suruh budak ni lengkapkan syarat dan lengkapkan rukun. Ada ni, kita wajib pastikan anak kita sembahyang, jangan buat benda yang membatalkan. Walaupun budak ni tak ada hukum sekalipun, kewajipan atas kita. Jadi kalau budak ni kata saya nak main duduk, kalau dia demam, cerita lain waktu. Sebab berdiri menjadi rukun pada sembahyang fardu bagi orang yang kuasa. Kalau budak tu jadi lemah, demam ke apa, kau tu cerita lain lah tu. Tapi sembahyang tu sebenarnya tak wajib pada budak tak fardu. Boleh tak nak duduk dalam keadaan dia kuasa? Tak boleh, tu tak ada khilaf. Ada ni. Tapi hak niat ta'arud, niat fardu tu, tu hak ada khilaf. Berdiri kanak-kanak yang memang semayang tu belum fardu ke atasnya, berdiri tu wajib, tak ada khilaf. Wajib atas kita kena pastikan anak kita semayang lengkap syarat, lengkap rukun sembahyang. Samalah juga yang kita bicara semayang ulang. Kita bicara semayang ulang, sama hukum dengan semayang kanak-kanak. Masalah niat fardu tu, ta'arud tu, masalah niat fardu tu sama je hukum dia. Sekarang semayang fardu martabat yang ketiga dalam kitab Hidayatus Sibiyan kita ni, niatnya hak wajib 3 juzuk, 3 bahagian. Qasa, ta'arud, ta'yun. Saja aku semayang fardu zuhur, bagi semayang fardu. Timbul isunya kalau budak-budak semayang tidak fardu. Pandangan muktamad, budak ni kita kena suruh dia niat fardu juga. Pandangan dhaif kata tak payahlah, niat saja ke semayang zuhur, okey dah, tak sebut fardu tak apa, sebab dia pun tak fardu lagi sebab dia belum balik. Tu pandangan dhaif. Satu laginya orang semayang ulang. Orang semayang ulang, hak fardunya semayang pertama. Hak semayang kali kedua tu jatuh hukum sunat. Mana ni? Dia semayang dah siap-siap, kemudian adalah anak baru balik. Dia pun tanyalah, mu semayang tak lagi? Tak lagi. Tak apalah, mak semayang mula sekali lagi, tu semayang berjemaah 2 orang. Jadi hak semayang fardu kepada mak ni tadi semayang pertama je, semayang kedua tu jatuh hukum sunat.
Bila jatuh hukum sunat, wajib tak niat fardu? Pandangan mutamak, wajib niat fardu. Sama macam kanak-kanak tadi. Pandangan ta'if kata, saya nak fardu dah lah. Kamu sembahyang ulang kan? Fardu kamu sembahyang pertama. Sembahyang kedua jatuh hukum sunat. Niat fardu apa lagi? Itu pandangan ta'if. Pandangan mutamak, walaupun sembahyang ulang kali yang kedua tu jatuh hukum sunat, tetap kena niat saja aku sembahyang fardu zuhur. Kemudian di duduk martabat yang keempat tu dia kena niat imam ataupun niat makmum. Tu orang bicara martabat yang keempat. Ni ngulang belaka ni. Dipanggil ulang sio. Dalam rakaman tu ulang sio. Ni ulang kuliah. Allah kata tak habis-habis lagi ngaji bab niat semayang. Ngaji bab niat semayang je. Tak habis-habis lagi. Daripada sebelum PKP, sama kelas lepas PKP, tak habis-habis lagi rukun pertama, rukun niat. Dah mungkin dah oleh kerana lama tertangguh kuliah, kena ulang balik lah hak bab niat ni. Kemudian martabat yang keempat. Martabat yang keempat, qasad ta'arud ta'ayyun. Kena tambah satu lagi. Kalau sembahyang tu sembahyang Jumaat, kena tambah niat imam, kena tambah niat sebagai makmum. Satu laginya sembahyang kasar. Kena tambah niat kasar ataupun niat 2 rakaat. Jadi martabat yang keempat yang kita baca tadi ni, dia ada 4 juzuk niat. Saja aku sembahyang fardu Jumaat imam. Saja aku sembahyang fardu zuhur kasar. Jadi 4. Itu martabat yang keempat. Cuma dalam kitab ni dia buat contohnya sembahyang Jumaat. Saya sebut dah sebelum ni. Sembahyang Jumaat sama, sembahyang ulang sama, sembahyang jamak takdim kerana hujang sama. Mana apa ni? Sembahyang yang syarat sahnya adalah berjamaah. Sembahyang yang syarat sahnya adalah berjamaah. Dia bernazar, jikalau contohnya, maka wajib atas aku sembahyang zuhur hari ni berjamaah. Tu jadi wajib berjamaah sebab dia nazar. Maka kena niat lah. Kalau jadi imam dianya, niat imam. Kalau jadi makmum dianya, niat makmum. Ada ni. Sembahyang yang syarat sahnya berjamaah. Maka kalau tak niat imam, tak panggil berjamaah kalau dia jadi imam. Kalau tak niat makmum, dia sebagai makmum, maka tak jadi berjemaah. Sembahyang Jumaat ni syarat sahnya berjemaah, bukan macam sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur berjemaah fadilah, bukan syarat sah sembahyang. Ada ni beza kan? Jumaat dengan zuhur beza. Jumaat syarat sahnya berjemaah. Kan Jumaat ni kan dia ada 6 syarat kan? 6 syaratnya waktu zuhur berjamaah, kemudian didahului oleh 2 khutbah, kemudian apa laginya, apa dia, mustauting, tu bab syarat 40, tu bicara lain. Dia ada 6 syarat, di antaranya berjamaah. Itu syarat sah Jumaat. Syarat sah zuhur tak ada berjamaah. Maka niat imam, niat makmum tak samalah dengan niat imam, niat makmum ketika sembahyang Jumaat. Jadi niat imam, niat makmum ketika sembahyang Jumaat ni sama wajib dengan qasad ta'arud ta'ayyun. Jadi 4 dia wajib. Saja aku sembahyang fardu zuhur imam. Saja aku sembahyang fardu zuhur makmum. 4 tu wajib. Ada ni. Kemudian kita niat kasar, niat 2 rakaat tu kita bicara dah dahulu. Dia tak sama dengan niat jamak. Niat jamak dia tak wajib dalam takbiratul ihram. Niat kasar wajib dalam takbiratul ihram.
Kalau terlupa niat kasar ataupun niat 2 rakaat, dia wajib semayang tamam, semayang sempurna 4 rakaat, tidak boleh kasar, tidak boleh dipendekkan. Dia Allahu Akbar saja aku semayang fardu zuhur, niat kasarnya tidak ataupun niat 2 rakaatnya tidak, maka dia wajib semayang tamam macam biasa 4 rakaat. Berhenti ya semayang, berhenti semayang hukumnya haram. Kita semayang tak boleh berhenti mudah-mudah, tak boleh berhenti semayang. Mereka ada perkara yang betul-betul darurah, barulah kita dibenarkan berhenti semayang. Ada ni macam orang waswah tu kan, Allahu Akbar, niat okey dah, dah sedap lepas, berhenti tu haram. Lepas tu Allahu Akbar, niat okey dah, biar mula dah sedap dah cukup, dia lepas, haram. Dah, apa dia buat gitu? Dah kata haram, apa dia buat? Dia waswah. Dah waswah buat benda haram. Waswah mari daripada mana? Syaitan. Syaitan buat benda haram lah. Takkan syaitan suruh benda baik? Ada syaitan suruh benda baik? Ada ni. Lepas tu dia takbir kuat tau. Terganggu orang sebelah tak berhukum. Haram. Dah dia buat juga. Dah, syaitan. Apabila dikuasai oleh waswah, dikuasai oleh syaitan. Haram tu awak berhenti semayang tu, niat betul dah. Haram-haram pun disenyum je. Awak takbir kuat-kuat, baca kuat-kuat, ganggu sebelah haram, dia senyum je. Sebab apa? Dia sudah dikuasai oleh waswah, berarti dia sudah dikuasai oleh syaitan. Tak ada hukum dah kalau dah dikuasai oleh syaitan. Ada hukum? Tak ada hukum. Hak haram tu hak manis bagi dianya. Manis ya? Dah dikuasai oleh syaitan, manis ya? Kena pegang molek mung ni, makan di syaitan dah mungnya. Takbir lepas tu lepas, takbir lepas tangan. Dia waswah ni takbir. Dia takbir ni sebenarnya bagi niat tu okey dah, tapi biar semula biar dia lepas pula. Kena dak puas hati lagi. Dak puas hatilah sebab mu tak benda haram. Buat benda haram baru puas hati. Tak pernah suka betul lah. Baru puas hati boleh ikut syaitan, puas hati lah. Tak boleh berhenti semayang, faham tak? Melainkan darurah tu cerita lain lah. Tetapi kalau dia terlupa niat kasar, saja aku semayang fardu zuhur kerana Allah, saja aku semayang fardu asar kerana Allah, saja aku semayang fardu isyak kerana Allah, tak niat kasar ataupun tak niat 2 rakaat, maka semayangnya tamam 4 rakaat lah. Tengah-tengah semayang wuduk dia batal, dia nak semayang semula tu wajib tamam. Nak batal apa? Hak terbatal pun tetap wajib tamam, sebab dia terbatal semayang tamam. Mana kalau dia berhenti pun tetap jadi tamam juga. Dah berhenti tu hukumnya haram. Hak terhenti semayang kerana terbatal, kerana dia kentut pun dia tetap kena semayang semula, semayang tamam. Sebab semayang tadi yang terbatal tamam 4 rakaat. Adapun kalau semayang tadi yang terbatal, semayang kasar 2 rakaat, semayang semula ni dia ada 2 pilihan. Nak teruskan kasar pun boleh, nak buat tamam pun boleh. Kalau hak terbatal tu kasar. Ada ni. Kalau terbatal tu tamam, semayang semula tamam. Jadi kalau dia berhenti semayang, hukumnya haram pun tetap tak boleh nak kasar juga. Ada ni. Jadi niat kasar mesti dalam takbir ihram. Niat jamak tidak. Dia tidak berkait dengan takbir ihram. Ada ni. Jamak takdim niat dalam waktu zuhur, belum sembahyang apa-apa lagi. Jamak takdim niat dalam sembahyang zuhur. Jamak takdim niat dalam sembahyang zuhur. Sunat letak dalam takbir ihram zuhur. Sunat je. Ada ni. Sekarang jamak takdim niat jamak tu dalam sembahyang zuhur. Niat jamak tu dalam sembahyang maghrib. Jamak takdim maghrib dengan isyak. Dalam sembahyang, tak syarat dalam takbiratul ihram. Hanya disunatkan niat dalam takbiratul ihram. Dalam sembahyang selagi belum salam.
Selagi sebelum salam. Tak usah detail tepat lah. Tak detail tepat lah. Ketika berdiri ke rokok ke tidak ke sujud ke, dah sakit lah. Selagi belum salam. Niat jamak tu di dalam sembahyang. Tapi disunatkan niat jamak tu letak dalam takbiratul ihram. Sunat jua. Takut panjang tak sempat dalam tu, niat kemudian. Sebelum daripada salam. Salam dah baru teringat Allah, niat jamak takdirnya tidak dalam sembahyang zuhur tak saat ni. Jadi macam mananya? Tak jadi macam manalah. Asar tunggu waktu asar nanti. Tak ada macam mana lah. Kita semai zuhur. Kita semai zuhur. Asalnya nak jamak lah dengan asar, jamak takdim kita musafir. Kita dah niat dan takbiratul ihram sebab jadi panjang. Tapi dah niat sungguh-sungguh. Salam Allah tak niat jamak takdim. Kata macam mana asar? Tak ada lah. Tunggu waktu dia ukur 4.30 4.40 nanti kan. Ada lah. Gitu je lah. Ada apa-apanya. Tak ada jamak je lah. Kau sobat lain. Jamak bak lain. Nak impun macam ni tak niat. Hak kasar tu bak lain. Dia jamak kasar ni tidak berlaziman. Dia nak sembahyang jamak tapi nak tamang 4-4 boleh. Dia nak sembahyang tak mau jamak tapi dia nak kasar. Dalam waktu zuhur sembahyang kasar, dalam waktu asar sembahyang kasar, dia musafir. Tu afdal dianya. Dia tak syarat dua tu kena sekaligus, tak syarat. Dia sembahyang jamak. Tiba-tiba dia sembahyang zuhur 4 rakaat. Dia sembahyang asar 4 rakaat. Tak ada kasar. Tak ada apa-apa. Jamak saja tak apa. Tipu sajalah panggil. Dia tak ada himpung. Dia musafir tapi zuhur sembahyang tu zuhur. Asar sembahyang tu asar tapi dia kasar. Itu afdal dianya. Ada ni. Hak bak boleh. Bak afdal kan kita sebut dah dulu. Bak afdal. Jamak tidak afdal. Afdal sembahyang di waktu sendiri-sendiri tanpa jamak. Yang afdalnya adalah kasar jikalau 3 marhalah. Tu faham balik. Boleh kasar apabila 2 marhalah. Faham tak? 87 km gitulah. Kita letak basi 90 km. Tapi kalau nak pergi tu 3 marhalah ke mamang, afdal kasar daripada tamam. Gitu. Kalau setakat nak pergi paka 2 marhalah, afdal tamam daripada kasar. Boleh kasar? Boleh. Tapi afdal tamam. Tapi ayat ni faham ke tak ni? Boleh kalau 2 marhalah. Tapi afdal tamam. Ada orang dah boleh tak? Boleh. Dah mana afdal? Afdal tamam lah sebab kamu hanya pergi ke paka 2 marhalah saja, bukan sampai 3 marhalah pun. Tapi boleh ke tak? Boleh lah 2 marhalah. dia apabila boleh ni afdal lalu. Tak semestinya. Boleh ni satu kemudahan kepada kita. Mana ni? Ginilah, kita orang musafir cukup syarat bulan Ramadan kita boleh buka puasa. Tapi afdalnya kita kekalkan puasa kita jikalau dengan berpuasa tidak terganggu perjalanan kita, sebab kita ni bukan driver kereta. Mengantuk kita tidur. Driver tak boleh lah. Dah bukan. Bila puasa ni dia cepat sikit mengantuk. Dah cepat sikit mengantuk. Driver tak boleh lah. Dia driver ni afdalnya berbuka. Kita ni afdalnya teruskan puasa. Boleh tak berbuka? Boleh berbuka dah, kita musafir cukup syarat. Dia orang ni bila sebut boleh, lepas tu afdal ni dia dibolok lalu dah. Kena faham lah, boleh. Mana afdal. Ada pun mazhab Hambali tak kira suasana macam mana, afdal berbuka ketika musafir. Itu mazhab Hambali. Kita mazhab Syafi'i, tengok situasi dia panggil. Ada situasi afdal berbuka, ada situasi afdal teruskan berpuasa. Boleh bila musafir tu cukup syarat. Bab boleh, bab lain boleh berbuka tu. Bab afdal, bab lain. Mana? 2 marhalah boleh jamak. Tapi afdalnya semayang di waktu
masing-masing tu lebih afdal. Ada ni. Jadi niat jamak ni kalau jamak takdim dalam sembahyang pertama. Kemudian selesai kita niat dalam sembahyang pertama, kita pun sembahyang asar. Sembahyang asar ni niat jamak semula pula dalam sembahyang asar ni sunat jua. Tak wajib dah. Kita niat dah jamak takdim dalam sembahyang zuhur, sunat letak dalam takbiratul ihram. Kemudian kita pun sembahyang asar. Tak wajib dah kita niat jamak. Jamak dah ni tak wajib dah. Wajib main zuhur dulu dah jamak takdim ni. Kalau main zuhur mana boleh main asar lagi. Ni jamak takdim kan. Dia wajib ikut tertib sembahyang. Kalau jamak takhir barulah tertib tu sunat. Jamak takhir kita sembahyang zuhur waktu asar, sunat kita jaga tertib sembahyang. Mana sembahyang zuhur dululah baru sembahyang asar. Kan tertib sembahyang kau zuhur dengan asar mana dulu. Memanglah waktu tu waktu asar, tuang dia memanglah asar. Tapi antara zuhur dengan asar mana dulu? Zuhur dulu. Sunat buat zuhur dulu. Tapi kalau buat asar dulu, tak sedut tanyalah. Sunat buat zuhur dulu. Dia orang kita tak puas hati kayak gitu. Sunat buat zuhur dulu. Lepas tu kena tambah pula. Kalau buat asar dulu pun boleh. Dia lega. Dan ni padan dah. Jamak takhir sunat tertib. Mana sunat buat zuhur dulu barulah buat asar. Dia tanya pula, kalau buat asar dulu? Seperti ni kan sunat. Kena suti ni. Kena suti. Ada pun kalau jamak takdim memanglah wajib tertib. Selagi tak semai zuhur tak boleh main asar. Ada ni. Kemudian kalau jamak takhir pula niat dalam waktu zuhur. Bukan semayang, tak semayang lagi, semayang pukul 5. Semayang dalam niat dalam waktu maghrib. Semayang belum lagi sebab jamak takhir. Niat dalam waktu. Masuk waktu zuhur kita pun niat jamak takhir. Masuk waktu maghrib kita pun niat jamak takhir. Tak ada semayang pun, niat je niat jamak. Kalau tak niat jamak berarti kita tinggal sembahyang zuhur, berarti kita tinggal sembahyang maghrib. Kalau tak niat jamak. Tiba-tiba kitanya naik bas ke naik apa ke, kita pukul 1 tu jenera dah tidur dah pukul 1. Tak sebab tu zuhur lagi. Sedar tu pukul 5 dah. Contoh Allah dalam waktu zuhur sepenuh tu tak ada niat pun jamak takhir. Tak ada jamak takhir. Dah zuhur dia tinggal semayang lah panggil. Pak tak niat jamak takhir. Qada lah. Dah tinggal semayang. Lepas tu berdosa ke tak? Dah sengaja ke tak? Tak sengaja dah berdosa lah. Dia tidur kan? Dia sekarang ni bab masalah dia tak niat jamak, maka tak boleh jamak. Bab qasar tu bab lain. Bab qasar bab lain. Dia tak boleh jamak. Tak boleh jamak takhir sebab masuk waktu zuhur tu dia tidur. Dia sedar pukul 5 waktu zuhur sudah habis. Maka berarti dia bukan jamak takhir sebab dia tak niat. Dia jadi hukum tinggal sembahyang. Dia kena qada dalam waktu asar lah. Pada ni. Kemudian kalau kita tinggal sembahyang dalam waktu musafir, kita nak qada dalam waktu musafir boleh qasar lah. Tapi kalau nak qada tu di rumah wajib tamam. Kalau sembahyang tu kita tinggal di rumah, kita qada dalam musafir tamam. Faham ni? Kita sembahyang tu yang kita tinggal bukan pada masa musafir, pada masa muda-muda zaman itu. Siapa time musafir nak qada nak qasar, mana boleh. Mana ni? Dia tinggal sembahyang masa muda-muda. Faham tak ni? Dia bukan musafir. Tiba-tiba dia musafir. Untung ni kalau qada kita boleh qasar ni, zuhur boleh buat 2. Asar boleh 2. Siapa tak boleh sebab dia tinggal tu bukan dalam musafir. Dia tinggal dalam musafir pula musafir yang sama. Bukan musafir mula tu kita baru kita qada tinggal semayang pada musafir dulu. Tak boleh. Maknanya kalaulah dia tinggal tu dalam musafir, pukul 5 baru dia sedar tidur, berarti dia tidak niat jamak takhir zuhur, berarti dia tinggal zuhur. Dia nak qada dalam musafir tu, bolehlah qasar. Pada ni. Tapi kalau nak qada pada rumah dah, tak ada kena tamam lah. Jadi
Jamak takhir ni niat dalam waktu yang pertama. Niat dalam waktu zuhur, niat dalam waktu maghrib. Masuk waktu asar, kita pun semai zuhur dululah sebab sunat tertib. Dalam takbir zuhur dan takbir asar tu niat pula jamak takhir, sunat saja. Hak wajib niat qasar dah lah. Saja aku semai betul zuhur qasar kerana Allah. Saja aku semai betul asar qasar 2 rakaat kerana Allah. Niat jamak takhir dalam takbir zuhur dan biasa sunat jua. Lepas tu kata kita ni cerita bab niat dalam takbiratul ihram, ditak masuklah niat jamak yang hanya ada niat kasar sahaja. Sebab syaratnya dalam takbiratul ihram. Lepas tu sini tak cerita bab niat jamak. Dah jamak takdim niat dalam semayang, bukan niat dalam takbir. Cuma disunatkan niat jamak takdim tu dalam takbir. Niat jamak takhir tak ada kena-kena dengan semayangnya. Niat dalam waktu zuhur, dalam waktu maghrib. Tak ada kena-kena dengan semayang niat jamak ni. Lepas tu kita bicara niat, tak ada bicara jamak. Dia ada hanya niat kasar sahaja. Adalah. Tu kena dan memanglah kita buat dua. Kalau musafir kita buat jamak dan kasar. Memanglah kita buat dua. Jadi akhirnya kita ingat ke dua tu mesti kena regu. Kalau tak regu tak jadi. Ada itu lain. Mana yang mana boleh kasar tu boleh jamak. Orang yang boleh jamak tak semestinya boleh kasar. Pulak dah pening pulak dia. Orang kasar cukup syarat dia boleh jamak. Orang jamak cukup syarat dia tak semestinya boleh kasar. Kalau jamak musafir boleh kasar. Kalau jamak hujang tak boleh kasar. Kalau jamak sakit tak boleh kasar. Mana ada jamak boleh kasar, ada jamak tak boleh kasar. Tapi kalau boleh kasar, syaratnya musafir pasti boleh jamak. Buat ayat tukar sikit. Dah dia nak teruk lalu dah. Duduk pun selesa dah. Duduk jauh-jauh dah. Dah belaga siku dah tu. Tak terganggu dah tu. Boleh ngaji molek dah. Tempat dah lah. Dak luar mana. Lepas tu renggang-renggang pula. Jamak saja je lah. Lepas tu kata jamak tak semestinya boleh kasar. Jamak tak semestinya boleh kasar. Jadi kalau sakit, itu pandangan yang dipilih oleh Imam Nawawi. Walaupun pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i tidak ada jamak kerana sakit, tapi tak apalah, itu pandangan yang dipilih oleh Imam Nawawi. Jamak kerana sakit, jamak je lah, tidak ada kasar. Kata-kata jamak tidak semestinya kasar. Apabila kasar pasti boleh jamak, sebab kasar tu musafir. Kemudian berkaitan dengan sembahyang yang syarat sahnya berjemaah, Jumaat, kemudian sembahyang ulang, kemudian sembahyang jamak takdim kerana hujan. Jadi syarat sahnya berjemaah, maka dan niatnya wajib kena niat imam. Kalau menjadi imam, wajib kena niat makmum jikalau menjadi makmum. Bagi sembahyang Jumaat, bagi sembahyang ulang, bagi sembahyang jamak takdim kerana hujan. Dia jamak kerana hujan hanya ada takdim sahaja, tidak ada takhir. Ada ni. Jamak musafir takdim takhir. Jamak sakit takdim takhir. Boleh belaka? Jamak sakit nak takdim pun boleh, nak takhir pun boleh. Mana afdal antara takdim dan takhir jamak sakit ni? Tengok kepada keadaan dia. Keadaan dia kalau tengah hari tu dia agak penat sikit. Kalau sebelah petang tu dia agak segar sikit, afdal takhir. Kalau sebelah malam pula, kalau awal-awal tu dia okey lagi. Kalau tengah malam sikit dia ngarut lalu jadinya. Misalnya afdal takdim. Mana? Suka pula dah. Yelah. Dah dia gitu sama dah. Kalau belah awal-awal maghrib tu macam meloteng. Masuk je tengah malam, dia mulalah. Dia mulalah.
Mula ni nak pergi situ lah, nak pergi sini lah. Tu malam tu dia tak berapa dah. Kita takdimkan dia. Mana ni? Dan keadaan lah macam mana mengikut kepada keadaan pesakit itulah. Keadaan yang lebih molek tu ketika mana. Kita semayang di ketika lebih molek. Sama ada jamak takdim ataupun jamak takhir. Tengok kepada keadaan pesakit. Mana ni? Adapun jamak hujang hanya ada takdim sahaja, tidak ada takhir. Tapi nak cerita bab niat jamaknya, niat imam dan kena niat makmum. Sebab syarat sahnya adalah berjemaah Jumaat, jamak sembahyang ulang dan juga jamak takdim kerana hujang. Kemudian minggu depan kita sambung lagi sekali bab Jumaat, bab jamak takdim, bab jamak takdim kerana hujang dan ulang tu kita sambung balik. Tak apalah. Sebelum kita nak perhabis hak berkaitan dengan hak wajib ketika kita berniat. Dan sunat pada sekelanya itu niat bilang-bilang rakaat dan niat kerana Allah. Nak siapa pula hak yang disunatkan ketika kita niat ni, dia kata niat bilangan rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat tu ni sunat je kita niat. Niat kerana Allah sunat je kita niat. Niat adaan tunai, niat qadaan qada sunat. Pada ni kalau kita bicara 4 martabat tu hak niat hak wajib. Niat bilangan rakaat sunat, niat kerana Allah sunat, niat tunai pun sunat. Kita sembahyang qada ni niat qada pun sunat. Niat menghadap kiblat pun sunat. Tu hak niat yang disunatkan. Maknanya hak wajib hak sunat, tapi hak sunat kita buatlah. Tapi kita belajar fiqh fardu ain ni biar kita boleh membezakan. Saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat tunai makmum menghadap kiblat kerana Allah. Mana hak wajib, mana hak sunat. Kita boleh membezakan. Ni wajib, qasad, taruh ta'yin, hak baki-baki tu sunat belaka. Baru lepas fardu ain kita tahu kaifiah sembahyang dengan bahawa boleh membezakan mana wajib mana sunat. Tiba-tiba dia niat panjang, dia tak boleh nak membezakan mana wajib mana sunat. Dia orang awam, sah sembahyang tapi tak lepas ngaji ilmu fardu ain. Bila tak tahu mana wajib mana sunat dalam niat yang panjang tu, kemudian dia tua niat panjang-panjang, dia dah belajar masa muda tu tak boleh dah, kena potong hak separuh tu. Nak potong hak mana? Kalau tak tahu mana hak wajib mana sunat, dia pun terpotong lah hak wajib contohnya. Dan ni kata sebab dia tak ngaji, dia tak lepas fardu ain. Hari tu walaupun dia tak boleh nak beza mana wajib mana sunat, sah lah sebab dia niat cukup. Tak qasad, ta'arud, ta'ayyun tu. Saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat tunai makmum menghadap kiblat kerana Allah. Mana dia tak tahu mana wajib mana sunat tapi hak wajib dia buat, dia niat kedak, niat sah lah. Dia sebab semayang sah, dia sebab ngaji fardu ain tak luluh. Ni kadang orang tak faham ni. Dia kata fardu ain fiqh mudah je, dia kata. Tak boleh nak beza mana wajib mana sunat. Dia kata okey dah. Okey kau mana tak lepas fardu ain gitu. Okey dengan bahawa sah sembahyang jikalau kebetulan hak wajib diwak belaka. Situ. Tapi ngaji fardu ain tak lepas. Siapa tak lepas ke ngaji fardu ain sembahyang ni tak ada nak beza mana wajib mana sunat. Payah kena beza mana wajib mana sunat. Kita duk ngaji ni qasad, ta'arud, ta'ayyun hak wajib. Hak lain tu sunat. Payah nak beza. Tak mengaji tak boleh beza tu. Tu kata tak lepas fardu ain. Tapi ni semasa sah kedak, betul lah sah. Ni orang hok baca fiqh tak ngaji dia kata tengok fiqh mudah je. Tak boleh beza mana wajib mana sunat pun sah sembahyang. Okey dah belajar bibikan tak boleh beza pada apa. Okey ni sebuah sembahyang sah. Bukan okey ni sebuah lepas fardu ain. Kalau kebetulan dia tinggal hak wajib dia potong buang. Dia tak tahu mana wajib mana sunat. Tak sah lah sembahyang. Contoh tadi kita kata tengok tua-tua dia jadi niat panjang-panjang tak boleh dah. Hak tunggu dia ajar masa muda-muda niat panjang tu dia jadi payah dah ni. Dia pun potonglah separuh. Dia pun niat saja aku semayang zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah. Potong dah sikit. Hak mula-mula tu saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat tunai makmum menghadap kiblat kerana Allah. Kemudian ni dia pun kena potong. Dia pun potong separuh. Dia potong, dia tak tahu mana wajib mana sunat. Dia pun potong lah. Dia pun ambil separuh. Saja aku semai zuhur 4 rakaat kerana Allah.
Saja aku sembahyang Zuhur 4 rakaat kerana Allah. Jadi 4 rakaat sunat tidak potong. Kerana Allah sunat tidak potong. Fardu hak wajib diri potong buang. Dah sah sembahyang. Ada dah lah. Tu kata tak lepas fardu ain kalau tak boleh nak beza mana wajib mana sunat. Ada ni. Diri buah hak wajib. Sebab apa? Dah tak boleh nak beza mana wajib mana sunat. Hak niat 4 rakaat dia tak buang. Dia ingat kewajib pun kali. Niat kerana Allah dia tak buang. Dan ni nak potong nak pendek ni sebab payah nak bagi niat dah ni tua-tua ni. Dia pun potong hak panjang dia. Tiba-tiba dia pergi potong hak wajib. Ada ni. Saja aku sembahyang Zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah. Panjang juga tu. Potong tak banyak mana tu. Tapi dia potong hak wajib sebab tak boleh nak beza. Tu kata tak lepas fardu ain. Daklah kita ni ngaji pasal orang tua dah kan. Tak nak beza ke wajib sunat? Hak wajib qasad ta'arud ta'ayyun. Kalau sembahyang Jumaat qasad ta'arud ta'ayyun niat berjemaah. Tu je. Tak payah apanya. Yelah, kalau sembahyang fardu 3 lah. Qasad, ta'arud, ta'ayyun. Saja aku sembahyang fardu Zuhur 3 lah. Saja aku sembahyang qasad. Fardu tu ta'arud, Zuhur tu ta'ayyun. 3 sembahyang fardu. Kalau Jumaat kena 4. Saja aku sembahyang tu qasad, fardu tu ta'arud, Jumaat tu ta'ayyun. Imam ataupun makmum kena tambah sebab dia syarat sahnya berjamaah. Jadi 4 juzuk dalam niat hak wajib. Hak martabat yang keempat. Kan eh? Kita nak sebaik kelah orang sebaya dah kira. Kalau campur dengan budak-budak remaja, mocik ni hak tu apa kali ulang. Kalau mari orang muda-muda, mari orang muda. Kalau mari orang muda-muda lah, 20-an ke apa ke. Mari pula bawa jenis belasang pula. Cak jenis budak-budak cidik-cidik sikit kau. Tu main duk layang ke mak haji tu bila nak habis kitab. Tak faham-faham je lagi. Gitulah. Mana nak cerita kalau kita ajar ilmu ni kepada anak kita sebelum balik, ajar pada budak ni kena sifil hajar seperti ukir atas batu. Budak faham rasa, payah nak lupa pula ayah nak ajar. Semayang niat, semayang Zuhur qasad ta'arud ta'ayyun tulis molek. Semayang Jumaat dia lain sikit sebab dia syarat sah berjemaah. Saja aku semayang fardu Jumaat makmum. Kita tambah makmum ni, ajar anak kita. Tambah makmum lah anak kita. Takkan dia imam Jumaat pula. Makmum lah anak kita. Tak nak ajar anak kita. Simple je. Payah apa. Lepas tu niat bilangan rakaat sunat 2 rakaat. Kalau subuh, kalau Zuhur 4 rakaat. Kalau maghrib niat 3 rakaat sunat. Niat tunai sunat. Niat qadaan kalau kebetulan semua itu qada sunat. Niat kerana Allah sunat. Tengok aja. Cuba kita ajar tengok budak dah tak apa dah, dia tak ngaji dah. Yang ngaji dah tu je. Kan ni. Atau kata kalau tak boleh nak beza mana banyak sunat, memang tak mengajilah, memang tak lepas fardu ain. Walaupun kalaulah dia tak boleh nak membezakan mana wajib mana sunat, kebetulan hak wajib dalam niat tu cukup. Kesahlah semayang dia. Kalau kebetulan cukup. Tapi hak nak lepas fardu ain biar sampai peringkat boleh membezakan mana wajib mana sunat. Wallahu a'lam. Ini 20 sifat hati yang keji dan yang terpuji. Kalaulah hak Jawi muka surat 26. Hak Jawi muka surat 26. Hak Rumi
Hak rumi surat berapa? Cuba cari tau. Ha? 23. Ha? Hak Jawi 26. Hak may yatawakkal li baina lihyaihi wa rijlaihi. Tak? Tu hak Musab 26. Hak Rumi Musab 23. Jadi muka surat tak sama. Dulu saya ingat ke sama je muka surat antara hak Rumi dengan hak Jawi ni. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, may yatawakkal li baina lihyaihi wa rijlaihi atawakkal lahu bil jannati. Artinya Nabi kata, sesiapa yang menjamin bagiku. Mana siapa yang boleh jamin dengan Nabi ni? Boleh jamin, boleh mana? Mana boleh jamin bagi aku ni? Mana kalau kata kau sahabat ni dia boleh nak jaga hak ni. Terjamin dengan bagi aku ni, menjamin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang antara tempat misai dan janggut. Dia misai dan janggut. Dia lihyaihi. Dia dia cuma dengan misai dan janggut, yakni mulut ataupun lidah. Dan apa di antara dua kakinya, yakni kemaluan. Nescaya aku jamin syurga untuknya. Hadis ni riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Lihyaihi, barang yang di antara tempat misai dan janggut, yakni mulut dan lidah. Dan apa di antara dua kakinya, yakni kemaluan. Mana siapa yang boleh jamin, boleh jaga lidah dan kemaluan, nescaya aku jamin syurga untuknya. Syurga dah orang ni kalau boleh jaga lidah dan juga kemaluan. Ada riwayat sesiapa yang boleh jaga antara dua keng. Dua keng. Mana lidah juga samalah. Lidah. Mana sesiapa yang boleh jaga lidah, yang boleh jamin dengan Nabi. Dia lidah dia boleh kontrol sungguh-sungguh. Kemaluan dia boleh kontrol sungguh-sungguh. Maka Nabi akan jamin dia syurga. Sebab kita duk bicara ni bab lidah ni. Sifat kecelaan yang ke-10, loba atas berkata-kata. Ni kena jaga molek ni hati ni. Dia loba atas berkata-kata ni pula orang puang tau. Dah suka dah. Tak juga. Tu. Ni bicara hati ni. Dia ialah ada orang dia memang boleh berkata-kata, tapi dia kadang-kadang pilih pula. Tu pada ni kita bicara bab hati ni, bicara bab hati. Dia lobo berkata-kata, tapi kenapa senyap? Orang-orang biasa dak siapa tarah dengan dia. Pada ni atau orang sombong pula. Bila kita bicara hati. Jadi di hati dia ni kalau tak cakap tak boleh. Orang hak pesen ni kau pusing kapung lah cari orang. Pusing jumpa je ada duduk di tangga malam rumah. Masa lu lagi sembang. Orang ni pun nampak je motor dia, orang pun naik ke rumah. Tutup itu. Dah. Siapa je dia bercakap, dia seorang je bercakap. Dalam rumah orang. Ni orang hak loba atas berkata-kata. Hak perangai gini dan banyak berkata-kata kau macam-macam lah keluar mulutnya. Orang hak seumpama ni memang nisbah cakapan lidahnya memang tak boleh nak kawal. Dan orang hak bersikap seumpama ni memang timbul balah dengan orang memang lidah dia lah tak ada lah.
Orang lepas pesen gini. Dan mana kalau orang tersinggung dengan dia ke, orang berkelahi dengan dia ke, apa ke? Kenapa? Kerana lidah. Dah bila lobo tak berkata-kata, jadi berkata-kata banyak, dah banyak nak keteruan ni. Mana ni? Sungguh ni, hak jenis hak lobo tak berkata-kata ni, tidak kira dah. Orang mengajar ke, dia bercakap. Dia bercakap molek-molek ada. Saya lama dah tak kena orang cakap masa mengajar ni, baru ni kena sekali. Apa dia bukan apa, sebab kita kuliah ni ada live dalam FB. Tambah jugalah. Tapi dah bunyi. Dah orang ni belakang tu ada mesyuarat ke? Orang puang duduk bersembang. Duduk mesyuarat ke? Jangan duduk syarat tengah mengajar ni. Kita orang sekolah ni, kita orang sekolah kata sekolah tadika, sekolah pasti pun cakap masa dalam kelas. Takkan kita orang tu bercakap dalam kelas. Udahlah kita duduk dalam masjid. Jadi keluarlah gitu. Dah main kita pun terganggu lah juga. Sembang kuat pula suara tu. Jadi tak tahulah mikir mana. Dah lah tu majlis ilmu. Kemudian dalam masjid pula. Kena. Ni. Tak ke tempat orang pasang gini. Dulu pernah saya pergi satu tempat kuliah duha. Saya duduk, masa tu duduk dekat dengan tabir orang puang. Dekat tabir belah lelaki, belah tepi ni. Start tu guru mengajar. Siapa ke wallahualam? Nying buah. Ni. Mari jauh-jauh belakang padahal. Dah dia kata mari jauh-jauh ni buat apalah. Tak. Saya tak tahulah sebab tak pernah buat. Kita kalau mengajar kita bercakap, orang mengajar kita boleh ambil ke tak? Tak, hak ni lidah lain, hak mengajar hak ni, masuk hak ni buat keluar, gitu. Kan, jadi cakap hak ni. Orang mengajar dia tak ada hak ni. Masuk hak ni tempat lain, keluar hak ni lidah hak lain, mana dia bercakap pun hak ni masuk, gitu. Kita masa belajar dah kadang kita bergapeng, jatuh peng atas kitab tu. Tengok tu takut tu keling apa ke dah. Bunyi kalau senyap kan. Hanya terlepas peng je. Jatuh atas kitab bunyilah sikit. Tu pun kita keling dah, takut dah kena marah ke apa dah. Bising ni. Bising pun jatuh peng je. Ni betul-betul ni betul. Tapi bunyi seorang je. Dah tahulah takut masalah lain tu dah tahulah. Tapi pelik. Mai dia mikir tapi bunyi suara tu memang bunyi suara tua. Tengok balik tengok tabir tengok mocik mah. Dah pada mula apa kau sudah. Saya dulu ngajar sekali balik demam. Saya demam mana? Kita mengajar dia bising. Jadi kita pun jadi suara jadi kuat. Tak tegar tak apa tak tegar. Cuma suara jadi kuat. Jadi kuat sebab kita nak berlawan dengan suara dia. Balik demang malam tu. Sebab apa? Nanti mari dapat suara. Jadi penat. Penat sebab kita dengan di situ. Lepas tu lama-lama tu, orang lelaki lah. Dia surat tu papang. Tepuk latar. Senyap sekejap. Bunyi pula. Tepuk latar. Senyap sekejap. Bunyi pula. Boleh 3-4 minggu, tak bunyi dah. Tak ada dah. Tak gidah ke mana ke tak tahu lah. Allah kata boleh. Itu mungkin dia tak biasa orang kali. Sebab kalau kita sekarang ni kita kadang-kadang kita dengar separuh. Apabila kita bercakap, kita akan tak dengar dah tambahan tu. Akhirnya kita faham tak sama dengan orang ngajar. Faham tak ni? Jadi tak sama dah lah. Jadi tak sama faham tu dia bahaya. Dok ni ustaz tu mengajar gitu. Padahal dok pun. Sebab apa? Sebab masa ustaz tu hurah, dia duduk bersembang dah. Dia kadang-kadang gitulah. Jadi nak buat tengah mengajar ke, tengah bang ke, tengah iqamah ke. Iqamah tu boleh cakap lagi. Kau makna yang dah ni? Cakap lagi. Lepas tu dia ada banyak tempat seumpama tu. Habis kuliah, Tok Bilal azan, cakap dah habis orang puang. Orang puang. Ngingong orang bang tu makruh bercakap.
Di antara amalan yang dibimbangi bawa su'ul khatimah ketika kita nak mati. Ni dibimbangi sangat-sangat. Mana? Bercakap ketika azan. Mazhab Syafi'i kita makruh, mazhab Hanafi hukumnya haram. Ada ni. Bercakap. Tapi payah sikit lah kalau budak-budak bercakap pada masa orang azan, kita boleh tunjuk ataupun jetik telinga. Tapi kalau orang tua jetik mana boleh gitu. Dia keruh habis anak beranak dia lah mari. Jetik telinga orang tua tak hormat Nak hormat macam mana buat perkara seumpama tu. Bukan pada masa azan, iqamah tu. Orang tengah bertesah, habis dah iqamah, bersembang lagi. Kata Allah, apa ni orang tengah bertesah ni. Iqamah habis dah. Sudah je semayang, lalu dah sambung. Lagi luar nak bersembang. Apa benda dia semak? Nasib baik jugalah tengah semayang tu tak boleh bercakap. Kalau boleh bercakap berkali ni bangun loba tu. Loba atas berkata-kata bawa kepada banyak berkata-kata yang sia-sia, bukan yang haram ni. Haram sama telah ni akan bawa pada gelap hati kita, bawa dia mati hati kita. Kemudian hak terdahulu Nabi kata hak jadi sembam di hari akhirat adalah kerana dosa yang terasa daripada lidah. Kita buat amalan banyak dah, tapi kerana lidah lah tersembam kita atas muka ke dalam api neraka. Pada ni mari daripada mana Nabi kata? Mari daripada lidah. Kemudian kalaulah seseorang tu beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah berkata dengan perkataan yang baik ataupun diam, kata Nabi. Kenapa Nabi kait dengan beriman dengan Allah dan hari akhirat? Kenapa tak sebut beriman dengan Allah dan malaikat? Beriman dengan Allah dan kitab. Beriman dengan Allah dan Rasul. Beriman dengan Allah dan qada-qadar. Nabi dah sebut gitu. Nabi sebut sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik ataupun diam. Sebab apa Nabi kait dan hari akhirat? Sebab lidah ni banyak membabitkan hari akhirat. Tambah pula lidah ni dia banyak membabitkan dosa dengan anak Adam. Banyak membabitkan dosa dengan anak Adam. Mengumpat, memfitnah, memaki hamung. Tu lidah lagi dia. Terbabit dengan anak Adam. Ni kena cerita akhirat. Macam mana dia akhirat? Kita kena berhadapan seorang-seorang hak kita ada kesalahan atas dunia. Hak banyaknya mari daripada lidah, contohnya mengumpat. Hak ni kita kena kena muhasabah diri kita sendirilah. Dia dosa-dosa ni mula daripada umur balik. Balik umur 13 ke 14 ke 15 ke. Dah sama keni orang keni gok bab mengumpat tu. Panggil apa? Selari apa? Selari tau. Selari apa? Sama-sama apa? Selari. Selari. Faham tak selari? Selari ni sama-sama lah. Selari. Sama-sama. Jadi kalau bab mengumpat, kita kena perbanyakkan buat amal. Kita kesalahan Adam ni kita minta maaf, tapi itu benda lama. Kita tak tahu dah. Kita kata apa tak tahu dah, kata pada siapa dah ingat dah. Maka kita perbanyakkan buat amal, kita hadiah pahala kepada orang yang kita ada salah dengan dia. Faham tak ni? Mudah-mudahan sampai di hari akhirat Allah Ta'ala buka hati dia, maafkan kita sebab kita hadiah banyak dah pahala kepada dia. Gitu. Mudah-mudahan. Mana apa ni? Tergantung lagi. Pahala. Dia hadiah pahala ni hak kita tak luar. Tak luar. Hak kita tak luarnya. Hadiah pahala hak kita tak luar. Hadiah harta lah. Hadiah sedekah harta lah. Nampak luar. Zahir je. Hakikatnya tak luar. Sebab apa? Akan jadi milik kita mutlak. Pada ni. Harta yang kita sedekah tak luar. Luar nampak zahir je. Tapi hakikatnya tak luar. Sebab apa? Sebab jadi milik kita mutlak. Hak tangan ni tak tahu lagi ni. Milik kita lah sementara. Nanti boleh ke anak, boleh ke cucu, tak tahu lagi. Tapi kalau kita sedekah macam luar, dak kita sipang.
Si pandang ni tak ada boleh kosek dah. Hak kita sungguh-sungguh dah. Atas dunia milik sementara. Mati je tak ada dah. Pusaka lalu dah. Tak ada dah yang kita. Badan ni. Tengah-tengah ni pun milik sementara. Kita pun beri ke anak, beri ke cucu. Kadang-kadang terjatuh. Kadang-kadang orang ambil. Mana apa? Bila merasa boleh hilang. Tapi kalau kita sedekah, nampaklah luar atas dunia ni. Tapi jadi milik kita yang sebenar-benarnya. Ni tak ada boleh kosek dah milik kita. Ni. Cuma kita nampak macam tak ada. Atau dia sayang kitanya. Tapi nak cerita kalau kita hadiah pahala, pahala kita kekal. Pahala kita tak luar. Kita sedekah. Benda pahala nak hadiah kepada mak pau. Dia ginilah. Dia kita sedekah nak hadiah pahala ke mak pau boleh je. Faham tak ni? Tapi tak sedekah pun tetap dah boleh. Sekarang ni kita mari kelas ni. Pahala kita hadiah tak pahala pada mak ayah kita? Dah. Dah samalah amal kebajikan. Kita sedekah. Kita sedekah pada kita hadiah pahala sedekah pada mak ayah kita. Sama juga kita sekarang buat kebajikan. Kita mari majlis ilmu. Pahala besar. Dan kita hadiah tak pahala ke mak ayah kita? Tak pun. Jadi rugi mak ayah kita ni gitu. Tak. Hak kita automatik. Kita niat sedekah pahala ke tidak ke, tetap mak ayah kita dapat pahala. Sebab kita ni dia dah. Faham tak? Kita ni dia dah. Mak pok tu bukan mak pok saja. Tok nenek, tok nyang, tok nyuk sampai Nabi Adam AS. Kalau anak ada dan kalau kita kalau anak mati dah, kita kena hadiah pahala. Kalau ada beradik kita mati dah, kita hadiah pahala. Kalau suami isteri meninggal, hadiah pahala lah. Ada pun mak ayah ke atas tu tak ada tu. Itu automatik. Nak sebut-sebut je lah mak ayah tu naik sebut. Tapi tak sebut pun pahala automatik. Dia gitu. Faham tak ni? Kita ni dia. Batulah kata zuriat tu makna besar. Sebab apa? Sebab kita mati dah pun pahala masih lagi berkekalan. Anak kita bukan keturunan kita, cucu cicit sampai kiamat. Hak buat ketaatan tu. Tapi kalau kita sedekah duit, kita kata kau nak hadiah pahala pada mak ayah, okey je, tak ada salah pun. Lepas tu hak tu biasanya kita hak derma banyak sikit. Hak derma hak RM5 RM10 tu dak hadiah ke mak ayah. Kalau banyak sikit 100 ke 200 ke, nak jadi tak sayang sikit. Sebab apa? Ingat ni 100 200 ni nak hadiah pahala pada mak ayah, jadi kurang sayang sikit tau. Tapi kalau lama kena hak bubuh RM5 RM10. Lepas tu jangan sekali je derma banyak. Sama-sama derma RM5 RM10 RM1 je. Lepas tu tak niat. Lepas tu tak boleh pahala mak ayah kita. Ada. Dia niat ni kalau macam hak anak kita meninggal, tu kita niatlah. Kan ni. Jadi kalau kita banyak kesalahan gitu yalah, kita buat amal ibadah niat pahala pada orang yang kita akan berhadapan di mahsyar nanti. Maknanya kita berhadapan di mahsyar ni tidak dalam keadaan kita panggil kadang mana panggil kosong dak lah. Mana kita ada ni pahala ni, kita nak minta maaf dah tapi dah tak ingat, ataupun tak jumpa dah, ataupun mati dah. Gitu je lah. Jadi mana kena banyak buat amal. Dan memang kita kena banyak buat amal. Tambahan pula kalau kita banyak dosa seumpama lagilah. Mana apa? Memang kita kena perbanyakkan buat amal. Tapi nak ceritanya dosa lidah yang ada Adam ni kira daripada umur balik. Ni kata ni pada ni. Sebab tu Nabi kata kalau orang ni boleh buat bagi jaminan kaku, Nabi kata boleh jaga lidah, boleh jaga kemaluan, aku jamin syurga, Nabi kata. Sebab dua ni besar manfaat, besar mudarat. Lidah kemaluan sama je, besar manfaat, besar mudarat. Kemaluan tadi lahirnya zuriat. Zuriat ni besar manfaat. Tapi dia kena jaga kemaluan, hak besar dosa dengan zina, dengan apa. Sama dengan lidah. Lidah ni lah yang kita buat ni mengajar orang. Lidah ni yang kita boleh mengaji Quran. Lidah ni yang kita boleh berzikir. Banyak kebajikan yang kita buat dengan lidah.
suruh makruf, cegah munkar, lidah. Banyak perkara lidah ni. Tapi banyak kemudaratan juga. Orang nak masuk Islam mengucap dengan lidah. Perkara yang membatalkan Islam hak paling banyak dengan lidah. Tengok. Orang nak masuk Islam orang kafir, dia mengucap 2 kalimah syahadah dengan lidah. Orang Islam ni ada pula perkara yang membatalkan Islam. Perkara yang membatalkan Islam yang paling banyak adalah perkataan datang daripada lidah. Tengok, nak masuk Islam pun lidah. Membatalkan Islam paling banyak pun lidah. Sebab itulah lidah dengan kemaluan ni Tuhan jadikan satu. Mana ni? Mata 2, telinga 2, tangan 2, kaki 2. Lidah dengan kemaluan satu. Kalau Tuhan buat 2, aku mana? Satu lidahnya berzikir, satu lidahnya tak ada nak kata lah dua-dua. Sama kalau kemaluan dua-dua siap lah. Sebab itulah lidah dan kemaluan Allah Ta'ala jadikan satu. Sebab apa? Besar manfaat dan juga besar mudarat dia. Boleh jamin Nabi kata, boleh pelihara antara lidah dan juga kemaluan. Nabi boleh jamin orang ni orang syurga. Nak cerita bab kedudukan lidah tu sendiri. Dan sabdanya lagi, sabda Nabi SAW, man kasura kalamuhu kasura sakatu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.